Okey, selamat petang semua. Boleh kita mulakan? Okey, okey. Okey, baik. Terima kasih Guru Besar. Okey, baik. Jam pun dah menunjukkan pukul 3:30 petang dan dah sampai masa yang kita jadualkan untuk buat PLC kita pada petang ini. Jadi saya mohon izin daripada Guru Besar untuk meneruskan program PLC kita pada petang ini. Baik. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Besar, kemudian kepada GPK 1, GPK 2 dan juga GPK 3. Dan tak dilupakan juga kepada semua ahli panitia Bahasa Melayu yang turut hadir dalam PLC ataupun Komuniti Pembelajaran Profesional kali pertama bagi tahun ini. Jadi terlebih dahulu suara saya boleh dengar dengan jelas tak? Boleh, boleh. Boleh, baik. Saya teruskan Okey, baik. Jadi kita teruskan juga PLC kita pada petang ini. Baik. Di sini saya nak kongsikan jadual PLC iaitu bagi panitia Bahasa Melayu ini baru perancangan. Mungkin akan ada perubahan mengikut kesesuaian masa dan keadaan ini baru perancangan belum ditetapkan sepenuhnya. Okey, baik. Yang pertama seperti yang berlaku pada hari ini iaitu standard pembelajaran sisipan yang disampaikan oleh saya sendiri melalui pelantar Google Meet. Kemudian yang kedua dijadualkan pada minggu hadapan hari Isnin juga masa lebih kurang pukul 3:30 petang juga yang kita akan sampaikan mengenai pembinaan modul PDPR iaitu kita lebih berfokuskan kepada subjek Bahasa Melayu Baik, kemudian yang ketiga learning walk. Yang ini guru yang terlibat ialah Cikgu Lau. Cikgu Lau sebagai setiausaha panitia Bahasa Melayu. Kemudian seorang lagi yang akan terlibat Mr. Chong Cikgu Chong. Bagaimana pelaksanaan kita bergantung kepada situasi ketika itu Kalaulah masa itu masih PKP dan kita masih PDPR, mungkin kita akan melaksanakan learning walk secara Google Meet. Ataupun kalau kita dah kembali ke sekolah, mungkin ada beberapa perubahan lah yang kita akan buat. Sebab ini baru perancangan yang telah diberikan kepada PK1 iaitu Cikgu Kong. Baik, yang keempat, yang nombor 4 Okay, nombor 4 yang dicadangkan saya akan buat PLC untuk taklimat mengenai protokol dan etiket iaitu menerangkan bagaimana susunan bendera bendera negara di bahagian mana, bendera negeri bagaimana digantung, kemudian kedudukan tetamu kehormat iaitu VIP, kalau ada VVIP bagaimana kedudukannya. Ini mengenai protokol dan etiket yang akan disampaikan oleh ini dua pilihan jadi belum confirmkan lagi, belum tetapkan lagi, iaitu yang pertama Puan Nurul Hana dan yang kedua Datin Pak Lun, yang ini dari IPG, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Okey, yang ni pun kita belum putuskan lagi, cuma saya baru sembang-sembang saja dengan dua orang ini. Jadi mereka pun bersetuju, cuma kita belum confirmkan dari segi masa dan bagaimana pelaksanaan untuk PLC yang keempat ini. Dan dicadangkan dan dijadualkan pada 23 Mac 2021. Okey, kemudian yang kelima ni kita tengok kalau ada masa kita akan buat. Kalau tak ada mungkin kita tak buat sebab yang wajib hanya 4 saja. Okay, 4 saja. Kalau sempat kita akan buat iaitu mengenai kritikan PDPC. Dan guru yang terlibat Cikgu Tan Mini ini pun dalam bulan April. Tarikh kita belum putuskan lagi, bila dan masa pun kita belum putuskan lagi. Okey, itu berkaitan dengan jadual pelaksanaan PLC bagi tahun ini 2021. Ada yang nak tambah ke?
Ada sebarang penambahan? Okey, kalau ada sebarang penambahan, tak kira dari kalangan ahli panitia ataupun para pentadbir, boleh jadi mungkin ada pertambahan dan sebagainya. Okey, baik. Kalau tak ada, saya teruskan dulu. Nanti kita akan buka ruang untuk sesi idea dan sebagainya. Baik. Ini beberapa perkara yang perlu diingatkan mengenai PLC. Okey, yang nombor satu, kehadiran wajib kepada semua ahli panitia bahasa Melayu. Kerana akan dicatatkan, kehadiran akan dicatatkan ke dalam SPL KPM. Jadi kehadiran wajib, kecuali kalau ada hal tertentu, bolehlah maklumkan supaya kita tahu kenapa tak dapat hadir. Okey, yang nombor dua, ini saya minta maaf juga kepada Cik Guli. Cik Guli ni sebenarnya bukan ahli panitia bahasa Melayu, tetapi disebabkan menggantikan guru, jadi Cik Guli turut kena hadir kerana kalau tidak nanti ada beberapa info yang terlepas. Jadi melibatkan PDPR jadi terpaksa Cik Guli pun kita jemput sekali. Jadi Cik Guli ni sebagai ahli panitia bahasa Melayu sementara saja. Okey, baik, Cik Guli bukanlah ahli panitia yang tetap. Baik, kemudian saya nak ucapkan juga selamat datang kepada Cik Gugan dengan Cik Guli Jiling ke panitia bahasa Melayu kerana ini tahun pertama mereka menyertai panitia bahasa Melayu SDKC Baca. Okey, baik. Yang nombor empat, cara pelaksanaan PLC ni bergantung pada situasi semasa. Mungkin ada perubahan tertentu yang kita akan lakukan. Ini bergantung kepada situasi semasa. Kemudian ada juga okey, sebelum itu, sebelum terlupa, saya minta Cik Gulau Cik Gulau nanti catatkan siapa kehadiran sebab kita akan rekodkan dalam SPL KPM. Jadi saya tak sempat nak tengok siapa yang dah hadir, siapa yang tak hadir tadi. Nanti Cik Gulau catatkan kehadiran. Okey, baik. Kemudian yang kelima, mungkin ada PLC yang kita akan lakukan secara kolaborasi dengan panitia di sekolah kita ataupun melibatkan sekolah lain. Okey, ataupun melibatkan sekolah lain. Ini yang disarankan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Melaka agar wujud kolaborasi antara panitia dalam sekolah yang sama ataupun dengan panitia di sekolah lain. Okey, ini yang disarankan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Baik, ini pun belum diputuskan bagaimana pelaksanaannya. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Ini merupakan dokumen penting. Dokumen penting yang memang wajib ahli panitia bahasa Melayu sediakan ataupun mesti ada. Okey, baik. Jadi iaitu yang pertama di SKP lah. Di SKP saya tunjuk dalam gambar ni di SKP tahun 3. Okey, jadi kalau kita terlibat mengajar tahun berapa, kita sediakanlah tahun itu saja. Okey, kalau nak sediakan semua tak ada masalah sebagai rujukan. Baik. Jadi satu lagi dokumen penjajaran kurikulum. Pastikan yang versi 2.0. Okey, 2.0. Kalau versi 1.0 tahun lepas. Tahun lepas tak sama sebab tahun lepas dijajarkan mengambil kira hanya 30% PDP yang terkesan. Tahun ini dijajarkan mengambil kira 100% pembelajaran ataupun PDPC yang terkesan bagi sepanjang tahun 2021. Okey, baik. Memandangkan kita masih dalam tempoh PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi kalau rasa nak cetak, boleh cetak, tak ada masalah. Okey, baik. Kalau rasa lebih mudah kita simpan sebagai salinan lembut ataupun soft copy, kita simpan saja dulu. Di mana boleh akses? Seperti yang saya telah bagi tahu pada mesyuarat panitia kali pertama, minggu pertama kita pembukaan sekolah. Semua bahan ataupun dokumen yang melibatkan PDPC, saya telah muat naik ke dalam Google Classroom panitia bahasa Melayu. Okey, saya telah muat naik ke dalam Google Classroom panitia bahasa Melayu. Sekejap lagi saya akan tunjuk lagi sekali supaya semua ahli panitia tidak ada masalah untuk akses bahan tersebut. Okey, saya ulang kalau rasa perlu cetak, boleh cetak, tidak ada masalah. Kalau tak nak cetak, boleh akses menggunakan handphone pun tak ada masalah.
Yang penting kita boleh akses dengan mudah untuk rujukan nak rancang PDPC ataupun kalau ada pemantauan. Itu yang paling penting. Okey, baik. Seterusnya, saya sentuh sikit mengenai apakah yang dimaksudkan dengan SP tercicir, iaitu standard pembelajaran tercicir. Baik, standard pembelajaran tercicir ni ialah SP yang tidak sempat diajar pada tahun 2020, iaitu pada tahun lepas. Akibat penutupan sekolah, akibat penutupan sekolah, kali pertama pada PKP 1.0, PKP 1.0 bermula sejak cuti pertengahan tahun, bukan pertengahan tahun, pertengahan penggal pertama, iaitu cuti bulan Mac, kita mula PKP sehinggalah pembukaan semula sekolah melibatkan tahun 6, tahun 5 dan 6 kalau tak silap pada bulan Jun, dan murid-murid tahun lain pada bulan Julai. Kemudian mengambil kira juga penutupan semula sekolah sejak negeri-negeri diumumkan PKPB, iaitu pada 8 November 2020. Jadi 6 minggu kita terkesan pada minggu terakhir sesi persekolahan bagi tahun 2020. Jadi itu yang kita nak tengok, apakah SP ataupun standard pembelajaran yang tercicir. Okey, baik. Ini yang paling penting yang perlu ambil berat sebenarnya, kerana ini melibatkan guru terutamanya yang telah mengajar bahasa Melayu pada tahun lepas. Jadi kepada Cikgu Lee Jelen dengan Cikgu Gan mungkin tak terlibat untuk bahagian ini sebab tahun lepas macam Cikgu Lee belum datang ke STKC Bacang, Cikgu Gan belum ajar BM pada tahun lepas. Jadi untuk bahagian ini Cikgu Lee dan Cikgu Gan belum terlibat lagi. Okey. Baik, yang pertama ini memang perlu diambil tindakan oleh semua guru yang mengajar subjek bahasa Melayu pada tahun lepas, iaitu tahun 2020, melibatkan semua tahun 1 hingga tahun 6. Okey, melibatkan semua tahun 1 hingga tahun 6. Apa yang kena buat? Okay, yang pertama, rujuk semula buku teks tahun lepas. Maksudnya tahun berapa yang ajar tahun lepas. Kalau tahun lepas macam saya sendiri ajar tahun 3M. Jadi saya perlu tengok semula buku teks tahun lepas. Baik, kalau ada masalah untuk dapatkan buku disebabkan kita masing-masing berada di rumah, tidak jadi masalah, kita boleh guna buku teks digital. Kita boleh buka buku teks digital, kita tengok semula bahagian mana, unit mana ataupun tema mana yang terkesan yang tak sempat diajar pada tahun lepas. Okey? Baik. Jadi lebih mudah kita rujuk buku teks digital. Dan buku teks digital tahun 1 hingga tahun 6 pun saya telah muat naik ke dalam Google Classroom Panitia Bahasa Melayu. Okey, baik. Kemudian kena pasti dahulu kita kena tengok dahulu bahagian mana, muka surat mana yang kita tak ajar, tak sempat ajar disebabkan penutupan sekolah. Okey, yang tak sempat ajar disebabkan penutupan sekolah. Ini paling penting kalaulah kita kata kita dah ajar muka surat tersebut, mesti ada evidence. Evidence di mana? Dalam rancangan pengajaran harian. Okey, evidence mesti ada. SP tersebut, standard pembelajaran tersebut kita telah catat dalam RPH. Kalau kita kata sudah ajar tetapi tengok balik tarikh tersebut bukan SP yang sepatutnya, itu dividend itu tak dikira, evidence itu tak dikira. Okey, jadi evidence pada RPH iaitu rekod pengajaran harian sangatlah penting. Baik, kemudian kita catat dahulu. Kalau contoh muka surat 100 kita tak ajar ataupun tak sempat ajar pada tahun lepas. Okey, catat muka surat 100. Okey, kemudian kita tengok SP ataupun standard pembelajaran pada muka surat 100 tersebut. Apakah SP yang terlibat ataupun terbabit Kemudian untuk subjek bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris, sebenarnya tidak sama. Ini yang saya maksudkan dalam mesyuarat sekolah pada minggu lepas. Okey, tak sama bagaimana? Kalau subjek matematik ataupun sains, kita mesti ajar semua topik ataupun semua unit. Untuk subjek bahasa, melibatkan kemahiran. Kenapa? Satu,
mungkin SP tersebut telah berulang. Contoh unit 1 telah ajar SP 2.1.2. Contoh saja. Kemudian tiba-tiba unit yang terakhir, unit di belakang, unit 20, ulang semula SP 2.1.2. Jadi kalau ada berlaku pengulangan, SP tersebut dikira tak tercicir. Ingat dikira tak tercicir. Walaupun unit tersebut kita tak ajar, tetapi SP itu kita telah ajar berdasarkan ataupun dalam unit pada awal kita dah dikira SP itu tak tercicir. Ini kena bagi perhatian. Okey? Kenapa? Sebab tak semua ada sekolah kebanyakan telah ajar ke semua SP. Kalau kita telah sentuh ke semua SP dalam DSKP pada tahun tersebut, tak jadi masalah, tak perlu lagi berlakunya sisipan. Okey, ini yang keistimewaan untuk subjek bahasa sebab kemahiran berlaku pengulangan SP. Tak sama macam matematik ataupun sains yang diajar menggunakan ataupun mengikut topik yang mesti ajar semua topik ataupun unit. Faham tak mengenai pengulangan SP ni? Faham tak? Jelas tak semua? Boleh faham tak mengenai pengulangan SP ni? Okey, faham Cikgu Lok kata faham. Okey, terima kasih Cikgu Lok. Okey, baik. Kemudian kalau berlaku pengulangan SP dikira selesai, tidak jadi masalah. Cikgu Chong kata faham. Terima kasih Cikgu Chong. Okey, tidak jadi masalah. Masalah dah kiranya selesai lah. Okey. Ingat kalau berlaku pengulangan SP dikira selesai, tak akan berlakunya sisipan dalam PDPC pada tahun ini. Okey. Kalau tidak berlaku pengulangan SP, ini yang kita kena ambil tindakan. Okey, yang pertama, jika tidak berulang, maksudnya SP tersebut tak berulang, kena catat dulu catat dulu SP apa yang tak berulang yang kita tercicir pada tahun lepas. Baik, kemudian isi borang maklum balas. Okey, borang maklum balas ini sebenarnya kalau kita tak ada SP yang tercicir pun kita kena isi. Ini bukti penting yang menyatakan ataupun kita isytiharkan kita dah ajar semua SP. Okey? Baik, saya tunjuk terlebih dahulu di mana nak dapatkan borang maklum balas. Borang maklum balas ini yang telah disediakan oleh GPK 1 Jadi kita standardkan, maksudnya kita seragamkan borang supaya lebih mudah Okey, sekejap saya buka Google Classroom Panitia Bahasa Melayu Baik, ini Google Classroom Panitia Bahasa Melayu. Cikgu Lee Jele mungkin belum pernah tengok lagi Jadi tapi dah masuk, dah jadi, saya dah masukkan sebagai guru dalam Google Classroom ini Okey, pergi ke classwork. Kemudian class drive folder. Lambat sikit minta maaf. Okey, baik. Untuk tahun ini cuma tengok folder dalam 2021 Yang 2020 tu tak perlu tengok lagi. Kalau sebagai nak rujuk tak ada masalah. Tapi yang kita aktif untuk tahun ini folder 2021. Okey, sekejap tengah loading lagi. Baik, buka 2021, di sini ada beberapa folder yang mungkin belum saya sempat susun mengikut kriteria yang ditetapkan oleh GPK 1 Nanti saya akan update semula folder ini. Okey, baik, ada folder pertandingan, pentaksiran, PDPC, PBD, mesyuarat dan lain-lain. Okey, baik. Jadi pergi ke folder PDPC. Okey, di sini yang saya bagi tahu sebentar tadi semua bahan ataupun dokumen yang diperlukan telah saya muat naik ke dalam Google Classroom Panitia Bahasa Melayu. RPT, Rancangan Pengajaran Tahunan. Tapi RPT ni kena ada sisipan kalau kita ada SP yang tercicir nanti. Nanti saya terangkan
Okey, di SKP pun lengkap tahun 1 hingga tahun 6. Dokumen penjajaran kurikulum pun dah lengkap. Buku teks digital pun ada tahun 1 hingga tahun 6. Jadi boleh akses terus ke Google Classroom Panitia untuk rujukan kita. Baik, folder SP sisipan iaitu standard pelajaran saja. Satu untuk Google Sheet lah. Tak keluar sebab mungkin internet slow sikit. Baik, ini borang maklum balas yang telah diberikan oleh GPK 1 yang memang kita panitia Bahasa Melayu kita tetapkan nak guna borang kita tak nak guna Google Form. Okey, kita menggunakan borang supaya lebih senang lebih mesra. Okey, baik. Ini borang maklum balas. Okey, nanti boleh buka Okey, kalau tak ada SP yang tercicir pada tahun lepas, tetap kena isi borang ini. Kita tik pada bahagian tidak ada ataupun kita telah mengajar semua standard pembelajaran pada tahun 2020. Okey, boleh tengok saya tak boleh buka, nanti internet agak slow. Jadi akan terganggu nanti. Okey, nanti boleh buka dari sini Boleh muat turun borang ini, isi mengikut sendiri maksudnya kita takkan sama dengan kelas lain. Bergantung kepada apa yang kita ajar tahun lepas. Memang takkan sama Seorang guru dengan guru lain tak sama. Okay, mungkin kelas depan mungkin dah habis. Kelas di belakang mungkin belum habis lagi. Ini bergantung kepada guru masing-masing. Baik. Ambil borang ini, isi Kalau tak ada pengulangan SP pun kena isi. Kalau ada, lagilah kena isi. Inilah evidence penting yang akan dijadikan rujukan utama kalau ada pemantauan oleh pegawai. Dia nak tengok, pegawai akan tengok mana bukti yang menyatakan ada pengulangan ataupun sisipan standard pembelajaran, ataupun mana bukti yang mengatakan cikgu dah isytihar tidak ada standard pembelajaran tercicir. Ini bukti yang paling penting. Mesti isi. Okey? Nanti ahli panitia BM dah isi, dah muat turun, isi, dah lengkapkan. Baik. Upload ataupun muat naik semula ke folder ini. Muat naik semula ke folder ini. Okey, sekejap saya pergi ke PowerPoint semula. Okey, baik. Ini yang kena isi borang maklum balas. Untuk nombor 8 download ataupun muat turun dari Google Classroom Panitia Bahasa Melayu. Okey, dah isi, dah lengkapkan. Disebabkan kita dalam bentuk soft copy, tak apa, tak perlu tanda tangan lagi. Kalau kita akan cetak, baru kena tanda tangan. Okey, kita simpan untuk simpanan panitia. Okey, tak perlu nak tanda tangan. Kalau cetak nanti diminta cetak oleh pentadbir ataupun pegawai, baru kita akan tanda tangan sebagai bukti kita telah sahkan, kita isi benda tu Baik, kemudian upload semula ke dalam folder yang sama, ke tempat yang sama tadi. Borang yang asal jangan kacau, biar dekat situ. Okey, kemudian saya minta nombor 10 ni rename. Nama semula contoh 3M. Saya tahun lepas je kelas 3M. Okey, dalam kurungan singkatan nama kita. Macam saya RAS. Kalau mungkin Cikgu Lau 3K. Cikgu Lau tulis 3K. Dalam kurungan LFH. Kalau Cikgu Lau mungkin tahun lepas ada 6K. 6K. LSW. Rename macam tu saja. Saya nak seragamkan cara rename supaya mudah untuk semua ahli panitia ataupun pentadbir rujuk kalau berlaku sebab panitia ataupun Google Classroom panitia kita memang ada juga dimasukkan pentadbir iaitu guru besar dan GPK 1. Jadi kalau apa-apa hal berlaku pemantauan dan sebagainya, semua boleh akses ke tempat tersebut dan mudah untuk cari dokumen ataupun fail yang diperlukan. Itu tujuannya. Bukan nak menyusahkan sesiapa. Okey, baik. Jadi saya minta tarikh akhir. Tarikh akhir untuk kita lengkapkan borang ini tarikh akhir pada minggu hadapan. Okey, 15 Februari 2021 hari Isnin. Kalau lepas ini boleh terus buat, boleh terus buat. Kalau tak ada SP yang tercicir, terus tulis. Kita telah ajar semua standard pembelajaran. Upload dan rename. Itu saja. Okey? Kalau saya tahun lepas ajar 3 kelas 3M, 4K dan 5B.
mesti ada 3 lah. 3M, 4K dan 5B. Contoh kalau Cikgu Chong ada 2. Jadi Cikgu Chong ada 2 lah, tahun 1 dan tahun 2. Okey, itu yang paling penting. Okey, baik. Setakat ini ada soalan nak ditanya, mungkin tak jelas ataupun tak faham, boleh terus tanya. Dari Cikgu. kalangan ahli panitia yang lebih penting. Kalau ada sesuatu yang kurang faham, ya. Cikgu pergi tadi Teruskan, yang Google Classroom tu sebab tak sempat tangkap gambar. Yang present, sebab saya kena tangkap gambar. Yang ini ya? Kejap okey. Okey, baik. Yang lain ada soalan ataupun mungkin kurang jelas, boleh terus tanya sebab kita PLC ni kita nak terus jelas. Okey, tak ada lagi kena buat macam mana, kita terus jelas. Benda ni kalau kita terus buat tak ada masalah. Memang tak susahkan sesiapa. Okey, baik, kalau tak ada saya teruskan lagi ya. Sebab PLC kita dijangka dalam 1 jam saja. Okey, baik. Saya teruskan. Nah, ini contoh, sekejap saya tengah share screen semula. Okey, ini contoh di mana kita nak tengok SP. Saya ambil buku teks tahun 3 minta maaf. Okey, buku teks tahun 3. Ini unit 3. Tahun lepas, unit yang awal mungkin dah ajar lah sebab kita mula PKP dalam pertengahan Mac. Lebih kurang kalau tak silap saya 18 Mac kalau tak silap kita mula PKP. Masa itu kita sedang bercuti pertengahan penggal pertama dalam bulan Mac Okey, baik. Jadi kita tengok muka surat mana yang kita tak sempat ajar. Jadi kita tengok SP yang terlibat. Ini SP di sini nak tengok Mungkin tahun lain, mungkin sebelah kiri ataupun kanan, tak sama. Yang penting memang setiap buku KSSR memang ada dicatat SP, Standard Pembelajaran. Okey, jadi tuliskan dulu SP ni. Ni tak jelas sebab kecil. Okey, jadi kita boleh tengoklah buku teks digital. Kalau ada buku teks sendiri, contoh tahun ini masih ada tahun yang sama, boleh guna, tak ada masalah. Yang penting kita tengok apakah SP yang kita tak sempat ajar pada tahun lepas. Okey, baik, saya teruskan dahulu dengan tindakan guru yang mengajar tahun ini, iaitu guru yang mengajar tahun 2021 yang ambil kelas pada tahun lepas. Contohnya, tahun lepas saya ajar 3M. Tahun ini yang ajar 4M, cikgu lain pula. Cikgu, Cikgu Tan Mini ajar 4M. Jadi ini tindakan untuk yang ajar pada tahun ini. Okey, baik. Guru 2021 ini pun perlu bagi sedikit perhatian. Okey, baik. Selepas 15 Februari. Kenapa 15 Februari? Sebab saya bagi masa lebih kurang 1 minggu untuk isi. Memandangkan kita tak lama lagi akan menyambut Tahun Baru Cina. Jadi bagi sedikit masa supaya tidak berlaku kelang kabut dan sebagainya. Okey, baik. Selepas 15 Februari ataupun kalaulah ada yang dah siap awal, boleh ambil tindakan awal. Contoh, kalau 3M dah siap awal sebelum 15 Februari, yang ajar 4M tahun ini boleh terus bertindak. Tak perlu nak tunggu 15 Februari. Kalau nak tunggu pun tidak jadi masalah. Okey, baik. Kemudian, nombor 2, jika tiada SP, Standard Pembelajaran yang tercicil, lega, tak ada masalah. Maksudnya settle dekat situ. Okey, selesai. Kiranya masalah ataupun persoalan itu tidak berterusan pada tahun ini. Yang penting kena ada borang maklum balas oleh guru yang ajar tahun lepas. Itu evidence yang menyatakan semua SP telah diajar. Okey, ingat Baik, kalau ada SP yang tercicir, yang tak diajar, ini yang kena ambil perhatian dan kena beri tindakan Okey. Kemudian kalau ada kena pasti dahulu standard pembelajaran tersebut. SP mana yang tercicir tu? Seperti yang telah diisi dalam borang maklum balas oleh guru tahun lepas. Ikut saja borang tersebut. Tak perlu lagi kita nak rujuk. Oh, mungkin ada lagi yang tertinggal dan sebagainya. Terus tengok borang maklum balas. Itu pentingnya borang maklum balas itu. Okay, itu sebagai evidence yang boleh digunakan untuk guru yang ajar pada tahun ini. Okey, baik. Kemudian nombor 4, rancang kaedah sisipan mengikut kesesuaian guru dan murid. Ini yang saya katakan mengikut kesesuaian. Contoh, mungkin kelas belakang, kelas murid yang sederhana ataupun lemah,
Tak boleh kita nak ajar mengikut style ataupun gaya seperti kelas depan. Ini bergantung kepada kesesuaian guru dan murid. Hanya guru tersebut yang tahu bagaimana cara yang sesuai untuk sisip. Okey, nanti saya tunjuk. Ada 3 cara ada beberapa cara untuk sisipan. Kemudian, ini penting. Kena tambah dalam RPT, Rancangan Pengajaran Tahunan. Tadi kan saya dah masukkan, dah muat naik ke dalam Google Classroom RPT tahun 1 hingga tahun 6. Boleh terus ambil dari situ. Tetapi kalau melibatkan ada SP yang tercicir, kita kena catatkan. Tak perlu nak tulis panjang. 5.1.1 apakah ayat yang panjang. Tak perlu Cuma tulis saja. 5.1.1 kita warnakan dengan warna merah. Bila warna merah pada RPT, kita dah tahu itu SP yang tercicir pada tahun lepas. Okey? Baik, kalau dah cetak RPT, jangan merugikan. Okey, jangan rugikan kertas Jangan nak cetak semula, nak tarik, nak cetak semula, tak perlu. Kita sekadar tulis dengan pensel ataupun catat dengan pen merah saja pada RPT tersebut. Okey, jadi tak perlu nak membalik kertas, kita nak print semula, nak tarik semula, tak perlu. Okey, cuma catat dengan pensel, tulis dengan pen merah. Itu penting sebagai kalau ada pemantauan kita tahu, itu kita ajar SP tercicir yang kita sisipkan dalam PDPC pada tahun ini. Okey, kemudian RPH kita rekod ataupun rancangan pengajaran harian. Itu mesti catat SP tercicir. Dalam RPH kita mesti nyatakan itu SP tercicir yang kita sisipkan pada tahun ini. Itu sebagai evidence kalau berlakunya pemantauan. Kalau tak berlaku pemantauan pun, sekurang-kurangnya untuk kegunaan diri kita, kita tahu ini bila tarikh kita buat benda ni. Jadi senang apa-apa hal untuk PBB dan sebagainya. Itu pentingnya untuk dicatatkan. Baik. Ada beberapa kaedah sisipan beberapa kaedah sisipan yang boleh digunakan. Ini saya tak nyatakan mana yang terbaik, mana yang perlu ikut. Mengikut kesesuaian dan yang mana kita rasa lebih selesa, lebih mesra untuk guna. Okey, yang pertama, ajar dahulu. SP 2020 yang tercicir. Selesaikan dahulu. Macam sekarang, kita dah pun lebih kurang dah minggu keempat. Minggu ni minggu keempat, sesi persekolahan 2021. Mungkin kita dah ajar dah beberapa unit atau PSP pada tahun ini. Tak apa, tak ada masalah. Kita tangguhkan sekejap SP tersebut yang tahun ini. Kita ajar dulu yang tahun lepas. Bagi selesai dulu, saya rasa BM tak banyak. Memang tak banyak. Okey, ajar dulu pada tahun lepas punya, bagi habis, baru sambung balik pengajaran ataupun SP pada tahun 2021 ini. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita gabung jalin antara kemahiran. Okey, maksudnya, contoh mungkin kita ada kemahiran lisan, dengar dan tutur. Kemudian kita tengok ada SP membaca yang tercicir tahun lepas yang kita boleh masukkan. Yang kita boleh jadikan sebagai langkah kedua ataupun langkah ketiga dalam pengajaran tersebut. Okey, mengikut kesesuaian guru. Kalau kita rasa boleh, teruskan. Yang penting ada catatan pada RPH. Itu yang paling penting. Okey, cara yang ketiga, gabung jalin dalam kemahiran yang sama. Kalau kita tengok balik untuk bahasa Melayu, subjek lain saya tidak pasti, kurang pasti untuk bahasa Melayu, terutamanya KSSR semakan, tahun 1 hingga tahun 5, tahun 6 belum semakan lagi. Sebenarnya nombor SP memang sama. Contoh tahun 4 dah ada 1.1.1. Tahun 5 pun ada juga 1.1.1. Jadi nombor SP tersebut sama. Cuma kalau baca betul-betul SP 1.1.1 tahun 4 dengan tahun 5 ada sedikit perbezaan. Maksudnya tahun 5 tu ada sedikit penambahan dari segi kemahiran. Jadi kalau kita sekarang berada di tahun 5, kita tercicir SP yang sama pada tahun 4. Kita boleh selitkan, memang tak nampak sebenarnya kalau gabung jalin dalam kemahiran yang sama tak nampak pun. Itu ada sisipan. Hanya guru itu yang tahu. Okay, memang tak jelas, takkan nampak. Sebab kita berlaku secara langsung dalam pengajaran atau pembelajaran murid. Memang tak nampak dengan jelas.
yang paling penting mesti ada catatan pada rekod pengajaran ataupun rancangan pengajaran harian. Ini 3 cara yang saya cadangkan, terpulang kepada guru masing-masing bagaimana cara yang terbaik nak guna. Ini kena ikut kalau ada SP yang tercicir. Kalau tak ada SP yang tercicir, tak jadi masalah. Maksudnya benda ni simpan dulu, tak perlu nak ikut kaedah ni. Okey? Baik. Jadi setakat ini ada soalan, mungkin nak tanya ataupun sebagainya. Okey, baik, saya tambah untuk murid tahun 1 tahun ini tak ada lagi. Ini yang melibatkan tahun 2 hingga tahun 6 saja untuk tindakan guru 2021. Tahun 1 yang ajar tahun 1 tahun ini tidak perlu buat tindakan ini. Sebab tahun 1 tahun lepas mereka berada di prasekolah. Jadi tak terlibat Ini melibatkan yang telah masuk tahun 1 hingga tahun 6. Okey Yang ajar tahun 1 tak apa. Tak perlu lagi sebab sekarang pun masih dalam program transisi. Okey, baik. Kemudian, ini peringatan penting yang perlu diberi perhatian sebenarnya. Okey, yang pertama, nombor 1, saya minta guru-guru bahasa Melayu memang ajar ikut DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang telah dikeluarkan oleh BPK, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian DPK 2.0. Ini dijadikan seperti kitab kita tahun ini Tahun lepas kita berpandukan di DPK 1.0. Tahun ini kita berpandukan 2.0 dan yang terakhir buku teks. Buku teks ini sebenarnya sebagai contoh. Kalau kita ada bahan lain yang kita boleh ajar menggunakan SP yang sama, silakan. Tidak jadi masalah. Buku teks ini kalau kita tak tahu bagaimana nak ajar SP ni, gunalah buku teks. Itu maksudnya pilihan yang kita tak ada pilihan lagi, kita guna buku teks untuk ajar. Okey, baik. Kemudian KA. KA ni kandungan asas. Kalau tengok betul-betul dalam dokumen penjajaran kurikulum 2.0 kebanyakan kandungan asas melibatkan 90% kemahiran lisan, iaitu dengar dan tutur. Sebab dengar dan tutur ni tak boleh dijadikan kandungan pelengkap. Maksudnya memang kena ada pemantauan ataupun pemerhatian oleh guru untuk buat PBD bagi kemahiran lisan. Okey, ini yang paling penting. Kemudian kandungan asas melibatkan beberapa kemahiran membaca dan menulis. Dan kebanyakan aspek seni bahasa dan tata bahasa akan masuk bahagian tambahan dan pelengkap. Okey, kebanyakan. Baik, KT, kandungan tambahan, boleh gabung dengan kandungan asas. Bagaimana cara nak gabung? Bergantung kepada kesesuaian PDPC kita. Okey, sama ada nak ikut urutan langkah ataupun nak berlaku penggabung jalinan pun boleh. Tidak jadi masalah. KP. KP ni kalau senang cerita tak ajar pun tak apa. Tak ajar pun tak apa. Tapi bukan ini lesson supaya kita tinggal terus KP. KP tu apa? Kandungan pelengkap. Kebanyakan seni bahasa dan tata bahasa. Tapi ingat digalakkan untuk ajar. Ataupun sekurang-kurangnya kita bagi latihan dalam Google Classroom. Ataupun mungkin minggu depan kita akan bincang benda ni dalam pembinaan modul. Okey? Kita akan bincang pada minggu hadapan Jadi KP ni bukan bila sebut tak ajar pun okey, bukan sebagai satu lesson, tinggal terus. Tak tapi ingat digalakkan untuk ajar, sama ada kita bagi tugasan ataupun assignment dalam Google Classroom ataupun dalam bentuk modul. Ini kita akan perhalusi pada minggu hadapan Okey, baik. Kemudian ini penting, kena sentiasa peka dengan evidence. Ini sangat penting tahun ini disebabkan pelbagai isu yang mengatakan guru tak buat itu, guru tak buat ini, tak ajar itu, tak ajar ini. Jadi kita turut terlibat, semuanya nak evidence. Okey, jadi sebagai satu langkah keselamatan untuk diri sendiri dulu pastikan sentiasa ada evidence. Yang paling penting rekod mengajar. Itulah evidence yang utama kalau berlaku apa-apa hal, itu rekod utama kita ajar. SP apa pada hari tersebut. Kemudian benda-benda lain, latihan murid, mungkin ada tugasan dalam Google Classroom. Ini bagusnya Google Classroom setiap tugasan ataupun kerja murid memang ada rekod selagi kita tak padam. Itu bagusnya Google Classroom.
Jadi apa-apa hal semua boleh tengok pada Google Classroom. Apa tugasan yang kita bagi. Okey? Kalau kita guna dalam bentuk Google Form pun tak jadi masalah. Kita ada data yang lengkap yang melibatkan murid mana yang telah buat tugasan tersebut. Ini sebagai satu evidence penting kepada kita sendiri, kepada diri sendiri sebenarnya. Okey? Jadi yang pertama kita sebagai evidence kalau apa-apa hal berlaku. Jadi ini buktinya. Mana tahu, kita tak tahu sekarang kita tak tahu, mungkin ada komplain dari mana-mana pihak mengatakan, oh cikgu ni tak ajar ini, cikgu itu tak ajar ini. Jadi ini pentingnya evidence yang mengatakan kita dah buat. Okey? Mungkinlah. Kita tak minta, tetapi kita jaga diri sendiri dulu. Okey? Itu pentingnya evidence. Okey, baik. Saya sentuh sedikit mengenai PVD. Jadi nak tanya dulu faham ataupun jelas tak ni mengenai penerangan? Kalau tak jelas ataupun ada penambahan boleh terus tambah. Mungkin dari pihak pentadbir sendiri ada penambahan, boleh terus tambah. Okey, ada sebarang penambahan tak? Tak ada cikgu, bagus, syapas. Penerangan yang sangat cukup baik. Okey, baik. Jadi saya teruskan dulu sebab kita 1 jam saja, tak lama pun sebenarnya. Okey, baik. Saya terima kasih Cikgu Koh. Okay, saya sentuh juga mengenai PVD, pentaksiran bilik darjah. Ini penting, sangatlah penting. Okey, yang pertama PVD mesti dibuat setiap kali PDPC ataupun dalam tempoh PDPR ni setiap kali kita ajar mesti dah ada PVD. Jadi kita kena faham cara PVD sebenarnya banyak, bukan hanya dari segi kuis penulisan saja, pemerhatian ataupun mungkin ada tugasan projek yang kita bagi. Semua itulah rekod PVD. Okey? Yang paling penting kita tahu SP apa yang kita ajar pada hari tersebut. Baik, borang transit. Okey, ini sebenarnya mana yang dah lama dalam penelitian bahasa Melayu, saya rasa terutama yang ajar tahap 2, kita dah pun pernah buat borang transit sebenarnya. Pernah buat dulu kalau sebelum KSSR semakkan, yang mana tahun ini hanya tinggal tahun 6 kita memang ada buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan hanya tahun 4 dulu saja ada kelompok 4. Okey? Baik. Jadi memang itu borang transit yang memang kita dah buat. Cuma mungkin masa itu tak ada penyeragaman Maksudnya kita main catat ada yang bertaik ataupun saya sendiri catat pada senarai nama murid yang ada pada pejabat tu Okey, yang penting kita ada borang. Bukti SP apa yang kita ajar, tarikh bila. Itu yang kita panggil borang transit. Okey, jadi cara borang transit ini saya bagi maksudnya terpulang kepada guru. Nak buat bagaimana? Nak tarik boleh. Kalau nak tulis tangan tetapi scan simpan sebagai satu soft copy dalam komputer pun boleh. Yang penting ingat mudah untuk akses. Kalau pentadbir ataupun pegawai nak tengok, boleh akses. Itu yang paling penting. Bagaimana cara kita nak buat bentuk apa borang pun buatlah. Terpulang kepada kita. Yang penting itu yang dipanggil borang transit. Bagaimanapun saya akan buat satu contoh nanti Saya belum sempat buat satu contoh borang transit. Boleh guna. Kalau ada contoh lain, template lain pun boleh. Tak jadi masalah Borang transit ni tak ada ketetapan. Ketetapan yang mesti kita ikut. Okay, mungkin sekolah lain buat cara itu. Sekolah kita buat cara lain. Yang penting ada rekod SP apa yang diajar, bila tarikh yang kita ajar SP tersebut. Nak lagi selamat, kita letakkan satu evidence iaitu hasil kerja murid. Okay, kalau sekarang dalam tempoh PDPR ini mungkin kalau murid buat dalam rekod ataupun Google Classroom ataupun kita murid buat dalam bentuk Google Form, kita letakkan link. Okay, letakkan link yang mana kalau berlakunya pemantauan nak tengok, okey, bila kita ajar benda ni, boleh rujuk. Ini hasil kerja murid, contoh hasil kerja murid yang boleh dilihat. Itu pentingnya borang transit. Okey, baik. Kalau ikut yang ditetapkan 2 kali setahun. Okay, sekarang yang dalam semakkan kita buat 2 kali setahun, seperti yang telah dinyatakan oleh Cikgu Lifota, iaitu pertengahan tahun dan akhir tahun. Walaupun hanya kata 2 kali setahun, tetapi kena ingat, PVD mesti dibuat setiap kali PDPC. Okey, mesti dibuat setiap kali.
Maksudnya kalau contohnya sekarang dah 4 minggu kita mengajar, mana rekod PBD? Mesti dah ada, boleh tunjuk setakat ini. Okey, mana maksudnya setakat ini apa yang kita dah buat. Tak apa, yang mana belum buat ada masa lagi. Okey, cuma jangan lewatkan, jangan tunggu nanti bulan 5 baru nak buat. Jadi kita pun main letak sajalah tahap penguasaan yang kita rasa boleh. Kadang-kadang kita pun tak kenal murid, macam PJ macam saya tahun lepas ada beberapa tahun hanya ajar kita kelas tersebut hanya ajar PJ pula seminggu hanya jumpa dua waktu saja. Jadi kadang-kadang tak ingat nama murid, tak dapat cam murid pun. Kalau nak bandingkan dengan subjek lain BM, lama. Setiap hari ada BM. Jadi kita lebih kenal murid. Kita tahu, okey murid A ni boleh, murid B tak boleh. Kalau macam PJ, jumpa pun sekejap saja. Jadi kurang sikit lah. Macam tahun ini pun disebabkan tak pernah jumpa murid macam saya ajar tahun 5M dengan 6M. Baru tahun pertama ajar mereka, jadi saya pun tak cam mana murid tersebut. Jadi pentingnya hasil kerja murid. Kalau macam 4M mungkin tahun lepas saya dah pernah ajar. Jadi kita dah dapat gambaran. Dah ada idea, okey murid A boleh. Murid B kurang, kena bagi penekanan. Okey, ini pentingnya setiap kali PDPC ataupun pengajaran kita kena buat PBD. Supaya tidak berlaku satu kita panggil kerja saat akhir lah. Okey, baik. Kemudian, ini saya minta bukan sekarang lah, nantilah terutama waktu pertengahan tahun nanti, upload satu salinan ataupun sesalinan ke GC panitia. Kalau tengok tadi folder ini saya tunjuk sekali lagi panitia Google Classroom panitia bahasa Melayu. Bukan sekarang, ini bukan sekarang, nanti boleh simpan dulu. Okay, masuk ke folder 2021 ada bahagian PBD. Dalam ni kosong lagi sebab tak ada apa-apa lagi masih kosong. Cuma ada template saja. Template kalau tak silap saya template tahun 5. Okey, sebab saya ambil waktu khusus semakan tahun lepas tahun 5 Okey, saya letak template saja dan satu lagi buku panduan pelaksanaan PBD ada di sini. Kalau nak baca boleh sebagai satu usaha untuk tambah pengetahuan kita Okey, baik. Jadi dalam ni kosong lagi. Nanti saya akan buat folder mengikut tahun lah. Tahun 1 hingga tahun 6. Pertengahan tahun apa. Akhir tahun apa. Tujuannya memang kita dah ada satu simpanan pada link ataupun pautan yang telah dibuat oleh Cikgu Lim Fotai. Tetapi di sini saya letakkan. Maksudnya untuk berkaitan bahasa Melayu semua kita masukkan di dalam Google Classroom. Mudah. Untuk tahun depan kita tak tahu. Mungkin ada berlaku pertukaran guru dan sebagainya. Okey. Jadi kalau berlaku pertukaran guru yang melibatkan sekolah, maksudnya kena tukar ke sekolah lain, ini kita dah ada. Tak perlu lagi nak hubungi cikgu tahun lepas, mana PBD tahun lepas. Okey, ini tujuannya Jadi belum lagi sebab kita pun masih baru lagi mengajar tahun ini, baru 4 minggu Okey, nanti kita akan buat, kita akan tambah kemas kini lah bahagian folder ini Okey, baik. Jadi itu saja yang berkaitan dengan PBD. Jadi saya rasa bagi saya untuk hari ini itu saja penerangan yang perlu diberi perhatian terutama guru yang mengajar tahun lepas 2020 dan kalau ada SP ataupun standard pembelajaran yang tercicir kena ambil tindakan oleh guru yang mengajar tahun ini 2021. Jadi saya bukalah ruang. Mungkin ada penambahan, ada soalan. Yang mana saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Kalau tak boleh, saya akan panjangkan kepada pihak yang terbabit lah bukan semua saya tahu Okey, baik. Jadi mungkin ada soalan nak tambah ke ataupun ada idea yang nak dibagi yang kita boleh tambah baik dalam panitia kita. Silakan silakan. Sangat perlu penambahan ataupun percambahan idea. Ada sebarang penambahan ataupun nak dikongsikan mungkin ada sekolah lain buat begini, begitu. Tak kisah, yang mana yang terbaik kita boleh ikut. Dari kalangan ahli panitia, ada sebarang mungkin ada idea nak ditambah ataupun kurang jelas. Ingat mesti siap, borang maklum balas siap sebelum ataupun selewat-lewatnya 15 Februari. Kalau tak siap 15 Februari, akan menyebabkan kesulitan pada guru yang ajar tahun ini.
Okey, jadi kena siapkan dalam tempoh seminggu ini. Okey, kalau tak ada saya nak tanya Cikgu Koh saja. Cikgu Koh saya nak tanya, macam Cikgu Lim Bifen, beliau dah bersara. Jadi bagaimana saya nak perlu hubungi ke ataupun bagaimana tu cara borang maklum balas bagi kelas Cikgu Lim Bifen ni? Cikgu, you ambil RPH dia. Dia kan ada RPH, file buku RPH. rekod kan? Ya. Jadi cikgu tengok RPH dia, cikgu boleh refer lah. Yang mana cikgu rasa perlu beri penekanan atau sisipan. Boleh tak? Kalau sama juga kan dengan Cikgu Sizime. Cikgu Sizime kan masih dalam tempoh MC. Ya. Kalau masih tak dapat, baru hubungi dia. Okey, faham. Kita refer RPH yang beliau buat dulu. Baik. Kita jangan hubungi yang sudah bersara lah. Memang tak patutlah dia sudah bersara. Kami buat apa yang boleh kita buat ringkaslah. Mudah. Baik. Cara yang mudah sekali lah. Jangan Baik, panggil cikgu. yang bersara balik pula. Okey, Bukan baik, terima kasih. tapi you boleh tanya pertanyaan masih boleh. Tanya boleh. Telefon lah, bukan suruh dia balik. Telefon. Jangan suruh dia. Ya, baik, terima kasih Cikgu Koh dan Guru Besar. Jadi yang lain kalau ada nak tanya boleh tanya sekarang Mungkin saya tak dapat jawab, GPK 1 boleh jawab. Jangan diam ataupun lepas ini baru ada persoalan. Terus tanya. Kita ada 5 minit lagi. Okay, 5 minit saja lagi kita ada. Boleh terus tanya. Cikgu Lau sebagai setiausaha mungkin nak tanya sesuatu ke? Cikgu, so saya nak tanya, nanti kalau saya tulis laporan kan, objektif dia macam mana saya nak tulis Objektifnya penerangan mengenai standard pembelajaran yang tercicir dan sisipan pada tahun 2021. Cikgu Lee sebagai guru yang menggantikan ada mungkin kurang jelas ke Cikgu Lee? Sebab Cikgu Lee ni sebagai ahli panitia sementara saja. Macam mana Cikgu Lee? Setakat ini okey. Okey. Saya tunggu yang selepas 15 Februari baru tag itu apa? Betul. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Lee walaupun beliau hanya guru ahli panitia sementara tetapi turut hadir. Terima kasih Cikgu, saya ucapkan kepada Cikgu Lee. Guru-guru lain mungkin ada soalan terus tanya. Kita ada 4 minit lagi. Okey, kalau dalam kalangan ahli panitia tak ada, saya buka kepada pihak pentadbir lah. GPK 3, GPK 2, GPK 1 ataupun guru besar mungkin ada pertambahan. Okay, kalau tak ada juga, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada Tuan Guru Besar, kemudian kepada 3 pentadbir ataupun GPK Perlembagaan yang turut hadir. Saya menjemput semalam tetapi memang memberikan sokongan yang penuh kepada Panitia Bahasa Melayu. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak pentadbir. Okey, baik, kepada ahli panitia juga saya ucapkan terima kasih kerana turut sudi meluangkan masa waktu petang begini kalau tidur sedap sebenarnya, okey, tapi turut dapat hadir untuk meluangkan masa demi kelancaran pengajaran kita bagi tahun ini Baik, jadi sekarang satu lagi saya nak ucapkan saya nak mengambil peluang dan kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina yang akan disambut tak lama lagi. Mungkin tahun ini sambutan tak sama macam tahun-tahun sebelum ini dengan ada beberapa SOP yang kena diikut ataupun dipatuhi. Tapi raikanlah dengan penuh kemeriahan dengan ahli keluarga tersayang. Jadi saya rasa setakat itu saja program PLC yang pertama kita. Kemudian kalau tak ada apa-apa masalah atau halangan, kita akan teruskan PLC kedua kita pada minggu hadapan. Jadi Panitia Bahasa Melayu telah berjaya
Syabas telah berjaya menyiapkan satu PLC iaitu PLC yang pertama. Jadi minggu depan saya akan bagi tahu semula, saya akan ingatkan semula terutama kepada ahli panitia bahasa Melayu. Jadi sekali lagi terima kasih. Setakat itu sahaja perjumpaan atau program kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye, Cikgu. jumpa lagi. Cikgu, Ya, kejap. ya. Suruh semua pasang kamera, tangkap gambar. Nak ambil gambar, okey baik. Minta Gambar just sama muka. Itu stop presentation kan? stop presentation. Okey, sekejap. Saya tak nak tangkap gambar semua muka. Okey, boleh. Macam kurang satu. Cikgu punya kamera, komputer ada berapa orang? Saya pakai dua gadget tapi saya tengok pada handphone. Oh, Yang satu lagi tu okey. saya So semua 13 orang ya? 13, betul. Okay. Okay, senyum. 1, 2, mula. Okay. Okey, baik. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada semua. Okey, jadi terima kasih semua. Okey, bye-bye. Tahniah Acong. Ayolah, belum tanya pada Acong Tahniah Acong. Acong sudah keluar. Kelah. Dia tak sabar-sabar jumpa mini dia.